Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 3 November. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD Sarawak sedang bekerjasama rapat dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan juga pakar-pakar akademik untuk mengkaji dan merangka sistem penilaian khas bagi pelajar sekolah tahun 6 di Sarawak berikutan pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sejak tahun 2021. Bercakap kepada pemberita di Kuching, Menteri MEITD Dato' Sri Roland Sagahwiin memberitahu pihaknya sudah mempunyai sampel-sampel hasil daripada kajian terdahulu berkaitan perkara tersebut, namun maklum balas daripada pakar akademia dan ibu bapa juga penting dalam menjamin keberkesanan sistem penilaian ini. Jelasnya sistem penilaian untuk pelajar sekolah tahun 6 bukan sahaja penting bagi memantau prestasi pendidikan anak-anak di Sarawak, malah digunakan sebagai penanda aras menentukan hala tuju pendidikan mereka di peringkat sekolah menengah. But there are people who have a leaning, not really well-versed academically, but when it comes to the skills, they are much better. So if we just look at the students this way, generally we can't tell where they are. So we hope to be able to chart a direction for them, because that is very important for Sarawak's development. Tambahnya, inisiatif Sarawak itu bukanlah untuk bersaing dengan dasar pendidikan kebangsaan, tetapi pelbagai pelengkap kepada sistem pendidikan di Sarawak. Beliau berkata demikian selepas sidang media berkaitan cabaran debat Premier Sarawak dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris antara sekolah-sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi Sarawak 2023. Penduduk di sekitar Samarakan, Bintulu diminta bersabar menunggu bekalan air bersih yang kini masih dalam fasa pelaksanaan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, menyedari kepentingan keperluan asas itu, kerajaan komited melaksanakannya secara berperingkat dengan mengambil sedikit masa. Bagi kawasan Samarakan, katanya, projek pembinaan tangki air beraras tinggi telah siap dibina dan sebahagiannya akan dijana ke seluruh kawasan Jepak. Dan semua ini sudah kita masukkan dalam perancangan. Jadi pelaksanaannya akan dibuat. Ya. Ada yang sudah dalam pelaksanaan, ada yang masih dalam perancangan. Dan saya percaya dan yakin bahawa kawasan ini akan diliputi. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bercakap kepada media selepas program Sembang Santai demo masakan di rumah Rafael, Samarakan, Bintulu. Setakat ini 31 projek bekalan air berimpak tinggi telah siap sepenuhnya daripada 46 projek bekalan air di seluruh Bintulu. Beliau juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB turut berpesan kepada pengundi supaya tidak terpengaruh dengan isu tanah hak adat Bumiputera NCR yang sentiasa diulang semasa musim pilihan raya. Skim Pembesaran Kampung SPK Jelutong Jepak merupakan salah satu usaha kerajaan Sarawak untuk mengatasi isu penempatan penduduk di Bintulu, khususnya di perkampungan Jepak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan, menerusi usaha tersebut, agensi pelaksana iaitu Lembaga Kemajuan Bintulu BDA bakal menyediakan sehingga 7,000 lot penempatan. Dan ada beberapa kampung yang kita cadangkan. Dan selebihnya kita merancang juga untuk pembinaan rumah, ya. Cuma sekali rumah mampu milik, ya, yang akan dilaksanakan oleh agensi kerajaan ataupun pihak swasta, dan ianya akan dilaksanakan secara berperingkat-peringkat. Bagi fasa 1, SPK Jelutong akan dibangunkan 98 buah rumah mampu milik yang akan diisi oleh penduduk daripada 9 buah kampung di Jepak. Menjadi harapan masyarakat Jepak agar penduduk asal diberi keutamaan mendapat rumah mampu milik dan lot tanah di SPK Jelutong. Harapan kita agar siapnya projek ataupun pembangunan ini akan diwujudkan di Jepak ini akan memberi manfaat kepada
terutama sekali pada anak-anak muda kita lah. Dalam kampung tu kebanyakan penduduk masih tinggal sebumbung serumah dengan ibu bapa. Yang itulah kita kita mahu agar apabila rumah yang siap kita utamakanlah sedaya untuk memiliki rumah. Umum mengetahui harga rumah yang melambung tinggi di Bintulu menjadi bebanan buat penduduk yang kurang berkemampuan untuk memiliki rumah. Justru kaedah pengagihan yang akan dilakukan oleh Jawatankuasa Pemilih dilantik, penduduk mencadangkan sistem kuota melibatkan penduduk asal dan penduduk luar Jepang. Tidak mampu untuk membeli rumah dengan harga yang ditawarkan oleh swasta. Oleh kerana terlalu mahal, maka dengan alternatif yang ada ini akan memudahkan mereka mendapatkan harga dengan harga yang mampu milik. Kita tidak menolak siapa-siapa yang berminat untuk mendiami di kawasan Jepang, terutamanya daripada luar. Kita boleh memberi ruang dan kita beri kota. Seperti penduduk asal kampung Jepang ataupun warga Jepang, kita beri kota kepada 80% adalah khas untuk penduduk asal Jepang, iaitu anak jati Jepang. Menerusi usaha untuk menjadikan kawasan Jepang sebagai bandar satelit Bintulu, sudah tentu ia akan menjadi tumpuan, malah isu penempatan akan terus menjadi isu utama yang perlu diperhalusi dengan tuntas agar penduduk asal tidak merasa terpinggir dari gelombang kedua pembangunan di Bintulu. Persidangan Antarabangsa Pendidikan, Penyelidikan dan Inovasi ataupun ISERI 2023 dapat menyerlahkan lagi kompetensi para pendidik menerusi aktiviti penyelidikan. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Azmi Bujang berkata, persidangan ini menjadi salah satu perkara utama melalui anjakan paradigma dalam penyelidikan dan amalan inovatif pendidikan. Tambahnya, penyelidikan dan inovasi juga boleh menyokong guru untuk beralih daripada mod penyampaian atas ke bawah serta ke arah peranan pemudahcara. Tegasnya, melibatkan diri dalam penyelidikan dan inovasi pendidikan bukan sekadar bonus, malah membolehkan pelajar daripada semua peringkat umur berkembang maju, menyumbang kepada masyarakat dan mengharungi cabaran yang sentiasa berkembang. Beliau berkata demikian pada penutupan ICERI 2023 di IPG Kampus Tun Abdul Razak, Kota Semarahan. Ujarnya, pengalaman pembelajaran akan disesuaikan untuk individu pelajar berdasarkan pemahaman lebih mendalam tentang keperluan dan perbezaan mereka. Bagaimanapun, pemahaman tersebut katanya datang daripada penyelidikan berterusan kerana setiap generasi berbeza daripada generasi sebelumnya. ICERI 2023 yang diadakan selama 2 hari itu dihadiri seramai 150 orang peserta, terdiri daripada para guru, pegawai pendidikan, pelajar serta penceramah jemputan dari Filipina, Vietnam, India, Indonesia dan Malaysia. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Sarawak terus komited dalam menjamin kedaulatan negara dan keselamatan perairan Sarawak daripada sebarang ancaman. Menurut penolong pengarah kanan komunikasi, kawalan arahan dan risikan APMM Negeri Sarawak, Lieutenant Commander Maritim Muhammad Syahrul Ehsan Abdullah, walaupun terpaksa menghadapi cabaran memantau keselamatan perairan Sarawak yang luas, selain kekangan dari aspek keberadaan aset, APMM tiada menggunakan alasan itu sebagai penghalang dalam melaksanakan tanggungjawab dalam memelihara zon maritim Malaysia. Jelasnya, di samping menunggu proses perolehan aset-aset baharu, APMM kini melaksanakan tugas berpandukan konsep do more with less serta memberi fokus terhadap analisa maklumat perisikan dalam melaksanakan operasi membanteras ancaman jenayah di perairan negara. Selain itu, operasi bersama agensi kerajaan lain juga kerap dilakukan dalam usaha membanteras jenayah. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Fazril Hisham Afandi, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.